Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, sini pendengar rumah kaji Sirpai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan kita sambung tadabbur kita insya-Allah dalam surah Sajadah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Wabah Zuhairi menyebut dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, Allah adalah khaliqul asya', Allah menciptakan segala-galanya. Daripada tidak ada apa-apa di dalam ruang yang kita pun tidak tahu bagaimana gambarannya pada ketika itu. La ala misal sabiq, tidak ada sesuatu yang seperti langit dan bumi, dunia yang kita ada sekarang ni. Daripada tak ada apa-apa, maka Allah menciptakan alam yang kita seperti yang mana kita boleh hidup dan boleh nampak pada hari ini. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, ini adalah satu poin yang sangat penting. Ayat ini sangat besar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah SWT menjadikan langit dan bumi dan segala di dalamnya dan apa di antaranya, hidupan-hidupan, tumbuhan, manusia, udara, langit, petir, guruh, awan, bintang dan sebagainya. Dan kita tahu langit ada 7 lapisan dan bumi ada 7 lapisan. Kita pun belajar sains dan sebagainya. Ini satu poin yang penting. Daripada kita nak menolak fahaman seperti contohnya atheism, di satu sudut atheism yang mengatakan bahawa alam ni terjadi sendiri. Jadi kalau kita boleh fikirkan tuan-tuan puan, logikkah bahawa tidak adanya apa-apa boleh menjadi tiba-tiba menjadi sesuatu yang bukan setakat sesuatu, alam yang sangat besar, sangat dahsyat, macam-macam ada dalamnya, very well organized, sebagaimana yang kita telah tengok dalam surah Ar-Rahman. Allah menyebut banyak kali bagaimana perjalanan bulan bintang, bumi, malam dan siang dan sebagainya berlangsung dengan begitu teratur. Walaupun tidak dinafikan ada ketika berlakunya bencana alam dan sebagainya, namun itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah takdirkan kepada kita. Namun secara umumnya bagaimana bumi ni boleh berpusing, matahari pun boleh ada orbitnya sendiri, bulan bintang ada orbit masing-masing. Dan kalau kita boleh fikir, takkanlah perkara itu terjadi sendiri. Itu kalau kita lihat dalam konteks yang ataupun perkara yang jauh di atas langit sana. Kalau kita tengok dari dalam diri kita sendiri pun kita boleh nampak takkanlah ia berlaku sendiri. Contohnya kita menyedut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan jantung kita mengepam oksigen ke seluruh badan kita melalui darah, dan perkara itu berlangsung dengan teratur tanpa perlu ada sebarang mesin ataupun kita katakan macam petrol ataupun gas ataupun apa-apa saja kuasa elektrik dan sebagainya untuk menjana ataupun menggerakkan melakukan proses itu. Kalau kita fikir, kita tengok dalam diri kita pun kita dah nampak dah, takkanlah benda-benda ni terjadi sendiri. Mesti ada satu kuasa yang besar, yang ultimate, yang almighty, yang menjadikan semua ni. Jadi apabila kita membaca surah Sajadah, tuan-tuan perempuan, kita baca setiap hari Jumaat atau kita mendengar imam biasanya membaca pada waktu subuh hari Jumaat, kita kena fikirkan bila dengar ayatnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala yang
menjadikan segala-galanya. Dan kita, kalau kita fikirkan betul-betul, ini adalah di mana Allah tunjukkan kat kita satu sudut pandang yang jelas. Bukan seperti atheism yang mempercayai bahawa alam ni terjadi sendiri. Tiba-tiba je terjadi bumi ini, langit ini, tiba-tibanya terjadi manusia dengan segala proses jantung, darah, oksigen, otak, dengan segala tenaga, daya, kinetik dan sebagainya. Kalau kita fikir betul-betul, dan apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah SWT memang menyuruh kita berfikir. Sebab tu Allah menyebut di sini, afala tatazakkarun. Maksudnya, Dr. Wahbah sebut di sini, afala tatadabbarun. Tidakkah kamu fikir-fikirkan, dalami, renung-renungkan, fatu'minu billahi wahdahu la syarikalah. Maka bila kita berfikir ni, maka kita akan beriman kepada Allah, dan kita tahu bahawa takkan ada Tuhan lain selain Allah SWT. Tadi di satu sudut kita melihat fahaman atheism, maka mereka tak percaya adanya Tuhan, alam ni terjadi sendiri. Tapi dari sudut yang lain pula, ada satu lagi bentuk, iaitulah politism ataupun paganism. Mereka yang percaya bahawa banyaknya Tuhan, dewa laut, dewa angin, dewa air dan macam-macam lagi. Agama pagan yang telah lama, maksudnya kepercayaan di luar ataupun sebelum datangnya para rasul, ataupun yang telah datang para rasul tapi tidak diutuskan kepada mereka, maka mereka mempercayai bahawa itu di laut itu ada dewanya, di bumi itu ada dewanya, di gunung itu ada dewanya. Jadi kalau kita fikirkan, tadi kita menolak atheism dengan apa yang Allah tunjukkan di dalam ayat ini, dan kita fikirkan kejadian alam ini tak mungkin boleh berlaku tanpa adanya Khalik, tanpa adanya pencipta, kuasa besar yang menguruskan. Dan di satu sudut lagi pula, kita perlu juga menolak politism ataupun paganism yang mempercayai bahawa ada banyak Tuhan yang menguruskan alam ini. Mana mungkin ya, apabila kita fikirkan dengan hujah yang sama, tengok balik, tadabbur balik surah Ar-Rahman, mana mungkin kalau ada banyaknya tangan yang menguruskan alam ini boleh berjalan dengan teratur. Jadi kita meletakkan sudut pandang tauhid, itulah yang dinamakan tauhid. Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menolak sudut-sudut pandang yang apabila kita fikirkan, kita tak boleh terima, sama ada di atheism ataupun kepada politism ataupun paganism, ya. Jadi kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Dr. Wahbah menyebut lagi dalam kitab beliau ini, hunaka dalail kathirah ala tauhidillah. Banyak sekali dalil. Apabila disebut dalil ni, tuan-tuan puan, adalah dalil Al-Quran, dalil naqli, iaitulah contohnya ayat ini, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard, dan juga dalil akli. Kita fikirkan macam saya sebut tadi, pergerakan bulan bintang, pergerakan oksigen dalam badan kita, pernafasan kita sehari-hari, kitaran air yang berlaku daripada laut naik menjadi wap air, menjadi awan, menjadi mendung, kemudian menjadi hujan. Semua tu berlaku, semua tu adalah dalil akli. Maksudnya rasional. Afala tatazakkarun. Kita fikir, kita renungkan kejadian hujan, kejadian siang dan malam. Maka kita boleh meluruskan pandangan kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita memahami Al-Quran ini, ya. Dan dan Dr. Wahbah menyebut lagi antara dalil akli yang kita boleh pertimbangkan dan fikirkan apabila kita membaca Al-Quran, kita jumpa ayat-ayat sebegini, dan antara dalilnya adalah ibda'us samawati wal ard. Allah SWT ni memulakan, mencetuskan penciptaan langit dan bumi daripada nothing, daripada tak ada apa-apa. Allah SWT mencetuskan, menjadikan, menciptakan langit dan bumi. Jadi ini menolak fahaman etis bahawa boleh terjadi sendiri, dan kita fikir kita tak boleh nak rasional pun. Macam mana daripada tak ada apa-apa tiba-tiba jadi macam-macam, ya. Jadi kita tak boleh pun terima dengan akal yang Allah SWT suruh kita fikirkan, afala tatazakkarun, supaya kita fikirkan, supaya kita bincang-bincangkan, supaya kita
mengambil iktibar, berfikir. uh, wa ba'da alam takun syai'a, apabila Allah SWT telah menjadikan sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Dan di sini juga tuan-puan, fi sittati ayyam, sebagai makluman kita, sebagai ilmu pada kita, adalah pelbagai tafsiran, antaranya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa ia adalah miqdaruhu al-fasanah, sini dunia. Maksudnya kadar 6 hari atau 6 masa itu adalah um, sekitar 1000 tahun. Dan juga pendapat Dhahhak, itulah fi sittati alaf sanah, ada 6000 tahun, iaitulah dengan ukuran 6 tahun, 6 hari, iaitulah hari akhirat. Jadi tuan-tuan perempuan, kat sini pun kita boleh lihat dan kita boleh berfikir, tak apalah, ini pandangan-pandangan yang pelbagai, namun kita tahu bahawa semasa Allah menjadikan langit dan bumi, waktu itu tidak ada hari. Hari dalam definisi kita adalah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan sehingga esoknya terbitnya matahari lagi. Maka itu adalah hari dari perspektif kita. Maksudnya hari itu dengan adanya bumi dan langit dan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Jadi sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, kita boleh katakan bahawa tiada hari. Tiada hari sebab masa tu belum ada lagi malam dan siang dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh kaitkan juga tuan perempuan, kalau kita pergi ke bulan contohnya, kita pergi ke angkasa, maka bilangan hari pun dah jadi berbeza. Sehari di bulan lain dengan sehari di bumi. Sehari di angkasa, 20, mungkin 24 jam di angkasa boleh jadi berbeza masanya di atas muka bumi. Jadi kat situ pun kita dah boleh fikirkan bahawa dimensi masa ni ada banyak, dan maka apabila Allah menciptakan hari itu, yang penting kata ulama adalah kita memahaminya bahawa ia adalah 6 masa ataupun 6 peringkat Allah menciptakan dunia ini, dan adalah huraiannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain dan sebagainya. Namun saya tidak mengambil itu sebagai fokus pada hari ini. Cuma kita nak menyebut bahawa bahawa kita fikirkan kejadian alam ini sebagai satu bukti bahawa Allah SWT yang Maha Esa. Kita perlu mentauhidkan Allah SWT, dan maka urusan 6 hari sebagainya itu Allah SWT Maha mengetahui. Dr. Wahbah menyebut di sini laisat hiyal ayyam ma'rufah, maka hari-hari ini kita tak tahu, li'annahu qabla khalaqaha lam yakun lailun wala naharun, sebab waktu penciptaan ini tidak ada lagi malam dan siang, sebab baru sahaja bumi dan matahari, langit tu baru nak diciptakan. Jadi Allah SWT Maha mengetahui. Yang penting adalah kita mengambil pengajaran dan kita meluruskan akidah kita, tauhid kita kepada Allah SWT, dan jangan takut untuk kita membaca, kita mendengar sisi sudut-sudut pandang atheism, sudut-sudut pandang politism atau paganism. Kita dengar tu, dan kita rasional balik, kita ambil balik panduan Allah SWT dan kita perkukuhkan tauhid kita. Janganlah kita takut sangat nak dengar orang etis kata apa, takut sangat nak dengar orang politis kata apa, politism kata apa. Jadi kita dengar dia orang kata apa, dan kita tengok hujah-hujah dia orang, dan kita fikirkan balik. Allah SWT bagi kita Al-Quran, bagi kita akal untuk kita pertimbangkan, buat kita punya rasional sendiri, dan kita memperkukuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini akan memurnikan akidah kita, tauhid kita, dan menjadikan kita seorang Muslim yang baik. Jadi tuan-tuan perempuan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kita dalam ambil keberkatan Ramadan yang kita lalui ini, untuk kita memahami dengan lebih mendalam dan memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala salah silap. Kita sambung di lain masa, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.